Alhamdulillah wa la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar penonton sekalian yang menonton secara langsung melalui kaca televisyen di rumah-rumah masing-masing. Alhamdulillah, apa khabar semuanya? Mahupun yang menonton melalui Facebook TV Al-Hijrah. Terima kasih pagi-pagi, seawal-awal pagi mungkin dah bersama dengan kami daripada bacaan Yasin tadi sebentar tadi. Alhamdulillah. Terima kasih. Sekarang ni sahabat-sahabat kita mungkin ada Siti Afsyah Syafi'i di Facebook, ada Rozi Muhammad dengan jawinya. Assalamualaikum Selasa renungan as-subuh, tulisan jawinya. Insya-Allah kalau tak tengok jawi ni pagi-pagi ni rasa resah, tak jumpa. Ada Latifah Abu Hassan, ada Nur Aisyah Mahat, semua sahabat-sahabat kita, terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. Hari ini 15 November 2022, dekat dah dengan kita punya hari pengundian kita PRU, insya-Allah. Apa pun alhamdulillah kita meneruskan hari-hari kita insya-Allah dengan iman dan Islam, insya-Allah. Jangan lupa pergi ke Facebook, jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa save di timeline. Boleh tonton bila-bila masa, insya-Allah. InsyaAllah, alhamdulillah pagi ini topik kita untuk Assalamualaikum Subuh adalah harapan yang tidak pudar. Apa harapan yang tidak pudar tu kan? Tapi kita bersama dengan pengerusi Musalla Ar-Raudah, alhamdulillah, iaitu yang bahagia Syekhana Al-Ustaz Azli Abdullah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Masya-Allah. Ya tala'la wa yatanawwar Ustaz. Berseri-seri, alhamdulillah, masya-Allah, alhamdulillah. Dan di sebelah hujung sana rakan selebriti kita, alhamdulillah, siapa tak kenal, iaitu Kak Liza Abdullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik? Alhamdulillah. Tapi berdebar sikit. Allah. Berhadapan dengan orang yang baik-baik ni. Kami yang berdebar jangan jumpa selebriti. Allah, sama je. Allahu akbar. Untuk hari ini topik kita Ustaz, harapan yang tidak pudar berkaitan dengan perubahan dan hijrah Ustaz. Maafkan saya. Hari ini kita nak dekat dengan masanya. Hijrah tu bukan saja kita pergi berpindah satu tempat, tetapi apabila perubahan terutama kepimpinan sebagainya, itu perlukan satu pengorbanan dan satu persediaan yang sangat besar. Kita nak lihat dari segi sudut Islam sendiri melalui Al-Quran dan As-Sunnah sendiri. Apakah Islam ajarkan kita tentang hijrah ni Ustaz yang kita patut belajar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nofal. Yang saya kasihi Kak Liza, penonton yang saya kasih sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini Allah kembalikan semula roh kita ke jasad kita. Allah beri afiat pada tubuh badan kita, alhamdulillah, dan Allah izin pada lidah kita untuk kita mudah sebut nama Allah, alhamdulillah. Hijrah ini sebenarnya kalau kita takrifkan dalam bahasa yang mudah hari ini ialah kita berubah pada satu keadaan yang lain. Sebagaimana disebut oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi, hari ini kita hidup pada zaman ini, kalau kita nak kata hijrah itu ialah ada 4 perkara yang fokus je. Pergi haji, tuntut ilmu, ubah daripada buruk kepada baik. Ada 4 perkara yang disebut. Bermakna kalau kita merujuk kepada firman Allah ayat 100 surah An-Nisa, "Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah." Siapa yang berhijrah pada jalan Allah, dia akan dapati di bumi Allah ni luas, tempat yang dia nak hijrah tu luas. Luas tu maksudnya apa? Banyak ruang dan peluang untuk kita untuk berubah. Mungkin dulu kita sesiapa pun kita nak ubah hidup kita daripada yang lebih baik, maka itulah hijrah sebenarnya. Kalau Nabi dulu berhijrah daripada Makkah ke Madinah, hijrah itu secara fizikalnya. Adakah perubahan secara fizikal tidak berlaku lagi pada hari ini? Masih berlaku. Sebagaimana saya sebut tadi, Syekh Mutawalli sebut antara hijrah dalam bentuk yang fizikal hari ini ialah hijrah pergi buat haji. Kemudian pergi satu tempat untuk menuntut ilmu. Masih berlaku. Namun dalam kehidupan kita hari ini, nampaknya hijrah yang lebih besar ialah kita ubah kehidupan kita daripada A kepada B. A dulu mungkin kita kata kita ni buruk perangai kita, jahat akhlaknya. Kita dulu mungkin pernah melakukan perbuatan maksiat dan sebagainya, maka hijrah kita hari ini ialah kita ubah. Daripada dulunya kita jahat, kita baik, dulunya kita suka buat maksiat, kita jadi insan yang taat.
Maka itulah sebenarnya takrifan yang kita kata yang ideal lah untuk kehidupan kita hari inilah. Itu sedikit sebab kita dengar Kak Liza banyak ini kan. Jadi saya kena pendek-pendek kan. Allah. Kalau Ustaz pun dah queue Kak Liza, saya nak tanya Kak Liza Abdullah sendiri. Pastinya kita di tanah air kita dah soroti perjalanan Kak Liza sendiri pada awal dulu sehinggalah kini, masya-Allah, kira legenda yang masih berjalan, masya-Allah. Saya kira dalam industri perfilman ini bukan satu benda yang mudah. Lagi-lagi kita boleh melihat perubahan dan penghijrahan, kita sebutkanlah Kak Liza sendiri. Boleh kongsikan apa yang sebenarnya yang sukar bila mana kita nak berhijrah, sebab lagi-lagi cabaran dia bukan senanglah, kita semua tahu, masya-Allah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kalau nak cakap tentang penghijrahan tu, bagi kakak besarlah. Kakak mengambil pendekatan hijrahkan hati dulu. Because apa-apa pun bermula dari hati kan. So berkaitan dengan kerjaya tu memang semua orang tahu pun siapa Liza Abdullah dulu kan. Tapi semua orang ada kisah silam, semua ada azam masa lalunya. Semua orang rasanya yang lahir di dunia ini memang nak sesuatu yang lebih baik. Tapi kita diuji dengan, bukan pasal pekerjaan, apa saja yang kita buat pun kita akan diuji. Betul. Tapi saya memang, saya bersyukurlah saya dilahirkan dalam keluarga yang arwah bapa saya, mak saya semua didikan tu dah ada dah. Cuma kadang-kadang kita ni terleka sedikit, terleka sikit. Tapi saya bersyukur sangat-sangat. Saya pun tak tahu, benda tu datang secara tiba-tiba. Kadang-kadang hati kita rasa kita nak buat, jumpa hari ini kita nak buat lebih baik lagi. Kalau kita rasa saya ni ada benda yang macam dalam hati, pekerjaan ke apa saja, kalau kita dah buat mistik, malam saya tak boleh tidur. Apa saja pun dari segi kerja ke, kalau kita berlakon tu kita rasa macam tak best lah siang tadi, saya berusaha untuk buat lebih baik besok. Macam tu juga dengan perhubungan dengan manusia, kawan-kawan ke, kalau kita rasa kita ada menyinggung perasaan, nanti malam saya tak boleh tidur juga. Saya akan fikir apa ni, itulah jadi hati saya dijentik untuk menjadi, InsyaAllah, untuk buat lebih baik dalam apa saja, perhubungan ke ataupun pekerjaan. Itu saya bersyukur sangat-sangat. Sampai hari ini pun saya rasa saya cuba, saya tak tahu macam mana cakap, kita tak tahu, semua orang kata nak jadi baik, semua nak jadi baik. Saya percaya kalau kita nak jadi baik, kita kena, kalau kita nak berkawan dengan baik, kita kena jadi baik dulu. Jadi semua orang nak jadi baik. So penghijrahan saya ni sedikit demi sedikit lah, hatilah dulu, nak jentik hati ni dulu. Betul. Walaupun kita nampak benda tu di dalam, Ustaz, tapi masya-Allah sebenarnya Tuhan saja yang tahu apa yang nak kena hadap lagi dengan cabarannya, masya-Allah. Ustaz, orang kata nak hijrah ni tak boleh seorang-seorang. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri berhijrah dengan sahabat agung, masya-Allah, dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dengan susahnya, dengan dipatuk benda yang berbisa sebagainya. Kena ada teman yang sentiasa menyokong, memberikan semangat. Tapi ada yang pula kata tak semestinya, sebab kadang-kadang contoh macam Kak Liza sendiri, dalam ramai-ramai dalam industri sendiri bukan semua yang akan jom ramai tak. Satu dan ada yang tenggelam ramai aja kita tengok. Dah berhijrah awal-awal dia, tapi kemudian tak ada. Apa pandangan Ustaz sebenarnya berhijrah perlukan sahabat dan sokongan, Ustaz? Baik, hijrah ni memang kalau tak ramai pun kena ada seorang, kena ada teman. Sebagai contoh, mudah tadi Naufal sebut, Nabi SAW hijrah itu siapa teman dia? Sayyidina Abu Bakar, teman setia. Bermula daripada Nabi dah dapat hint untuk hijrah, maka Sayyidina Abu Bakar dah memainkan peranan. Dia mengharapkan Nabi akan ajak dia nanti. Maka apa dia buat? Dia buat preparation ni, 2 ekor unta dia beri makan siap-siap 3 bulan. Nabi yang suruh? Tak. Dia sendiri. Nabi tak tahu pun. Sampai hari perjalanan, maka dia sediakan dah, bawa lah unta. Subhanallah. Kemudian apabila Nabi pilih jalan ke selatan dulu sebelum naik ke utara, pergi ke Gua Sur dulu, dia follow. Kemudian duduk dalam gua, dia dah yang menjaga Nabi sampai tahap kakinya dia sengat binatang bisa tahan juga, sebab nak menjaga sosok yang sangat mulia ni. Jadi peneman setia. Tak cukup tu, Sayyidina Abu Bakar ajak pula anaknya supaya menjadi peneman juga. Bawa kambing, gembala di situ supaya menghilangkan kesan-kesan tapak kaki Nabi dan juga Sayyidina Abu Bakar. Bermakna sentiasa Sayyidina Abu Bakar ni menyokong setiap apa yang dia buat. Kemudian selepas beberapa hari berada di Gua Sur, Nabi bergerak nak ke Madinah, lalu jalan sisiran pantai ni. Ada orang tanya siapa tu, sebab Sayyidina Abu Bakar orang dah kenal, sebab dia biasa berniaga. Biasa berniaga. Jadi tanya tu, siapa yang kau bawa tu? Dia kata apa? Itu adalah penunjuk jalan. Penunjuk jalan, mafhumnya sebenarnya penunjuk jalan itu orang yang memberi petunjuk jalan hidayah. Tapi yang difahami oleh yang bertanya itu penunjuk jalan nak pergi ke utara. Waze lah. Jadi sentiasa menyimpan rahsia. Siapa dia? Apa kawan sahabat baik ni nak hijrah? Tolong semampu mungkin rahsiakan orang yang sentiasa dicari ni. Sampai pula di kota Madinah, tu orang Madinah tak kenal Nabi, tapi dah beriman sebahagiannya. Jadi bila sampai Nabi duduk,
Dan orang-orang Madinah duk ra'i apa Sayyidina Abu Bakar, sebab orang Sayyidina Abu Bakar ni pun orang kacak juga. Orangnya nampak dia punya apa kita kata first impression, wow, ini luar biasa lelaki ni. Mungkin dia lah Muhammad. Duk layan-layan Sayyidina Abu Bakar ni, tiba-tiba ketika matahari tu panas kena pada kulit Nabi, muka Nabi yang sedang berteduh tu, maka cepat-cepat Sayyidina Abu Bakar meninggalkan orang yang duduk kerumah ramai ni, dia pergi tutup muka Nabi dengan ridak. Maka pada ketika itu tahulah orang Madinah, itu rupanya Rasulullah yang duduk tadi tu. Jadi maknanya sentiasa menjadi teman setia, tempat berteduh, bila sakit walaupun sikit terkena pada Nabi, dialah orang pertama sekali yang cuba untuk menghilangkan kesakitan itu. Dan kita tengok sebelum pada itu Sayyidina Abu Bakar, sentiasa kita tahu cerita Sayyidina Abu Bakar sepanjang hayat dia dengan Nabi. Sebelum pada itu kalau kita kata hijrah, sebelum hijrah lah kita kata. Sebelum Nabi hijrah lah daripada manusia biasa yang tidak bergelar Nabi kepada seorang menjadi Nabi. Siapa peneman begitu itu? Kita tengok Sayyidatina Khadijah. Balik daripada hari pertama, didatangi oleh Jibril. Dipeluk oleh Jibril. Iqra ya Muhammad. Nabi kata apa? Ma'an Nabi qari'in. Aku tak boleh baca. Berapa kali akhirnya Nabi berbaca. Balik menggigil. Nabi kata apa? Zammiluni. Nabi kata, selimutkanlah aku sejuk. Siapa yang selimutkan Nabi? Sayyidatina Khadijah. Kemudian bila Nabi kata, kat mana siapa yang aku nak seru ni? Siapa nak dengar kata aku ni? Siapa yang percaya? Maka dengar kata-kata Sayyidatina Khadijah. Inni musaddiqatun birisalati. Akulah orang pertama yang akan membenarkan apa saja kau bawa. Mu'minatun bi rabbi. Aku akan beriman dengan Tuhan kamu, orang pertama. Maknanya di situ kita tengok kawan paling rapat Nabi pada ketika itulah isteri Nabi. Teman Nabi yang menyokong perjuangan Nabi. Bermakna kena ada teman. Kalau tak ramai, seorang pun okey. Tu kita nak tanya kat Liza tu sebenarnya dalam perubahan beliau ni, siapa agaknya teman cinta sejati ke ataupun sahabat setia ke macam mana? Tapi jangan jawab dulu kat Liza. Sebab kita nak berhenti berehat seketika insya-Allah. Kalau anda semua nak tahu siapa pemberi semangat dan motivasi kat Liza, insya-Allah terus stay bersama kami. Assalamualaikum. Allah. Subhanallah walhamdulillah wa
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Alhamdulillah, kembali semula kita di Assalamualaikum Subuh bersama dengan pengerusi Musalla Ar-Radah Ustaz Muhammad Azli Abdullah dan juga rakan selebriti kita Kak Liza Abdullah. Alhamdulillah. Tadi saya dah tanya kepada soalan kepada Tapi saya bukan pengurusi mana-mana tau. Belum pengurusi mana-mana lagi. Nama ayah sama. Itulah adik-beradik lah Abdullah. Saya anak nampak Pak Dola. Abdullah lah. Anak Pak Dola lah. Okey, alhamdulillah. Tadi yang bahagia Syekh Ustaz Azli ada kongsikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri dalam penghijrahan baginda Nabi sendiri ada sahabat setia ataupun Nabi kata boleh jadikan kekasih aku iaitu Abu Bakar Siddiq dan pastinya kekasih hati isteri beliau tercinta Sayyidatina Khadijah. Kita nak tanya Kak Liza sendiri dalam penghijrahan, dalam perubahan Kak Liza, siapa pembakar semangat dan memberi motivasi itu? Saya percaya pada diri sendiri dulu. Tapi saya bersyukur sangat-sangat serang sekeliling lah sahabat-sahabat. Saya mempunyai sahabat-sahabat yang saya rasa dulu saya kawan sampai sekarang sampai 30 tahun 40 tahun masih berkawan. Alhamdulillah. So saya bersyukur sangat-sangat jugalah macam antara nak sebutkan nama. Boleh macam antaranya adik saya Datuk Gelar Jalil tu kan antara adik saya and surround saya lah pelakon-pelakon yang saya rasa macam bila kita kat set kita bercerita tentang penghijrahan tentang topik-topik macam Ustaz cakap kita sebut nama Allah tu kan dah satu. Kalau kita bercakap berjumpa orang kalau ada kalimah Allah tu maknanya kita rasa kita selesa dengan orang tu. Jadi kita dapat rasakan. So bila kawan-kawan cuit sikit kita rasa macam betul lah kalau kita ada dengar benda yang baik kita arah kebaikan. Jadi kalau nak kata itu anak-anak pun ya, keluarga pun ya, kawan-kawan pun ya. So saya tidak spesifik pada seseorang tapi saya percaya kepada Allah akan hadirkan orang bersebab. Amin, jadi kita dapat rasakan macam sahabat ni akan membawa kita ke mana. So kalau kita berjumpa dengan kawan topik apa yang dia buka. So kita boleh rasa. Kalau topik yang kita rasa bukan kita lah, itu bukan jiwa kita. So kita slowly lah bukan tinggalkan tapi maksudnya sebab kita pun bukan orang baik. Kan kata orang kalau betul tak Ustaz kalau kita berkawan dengan orang jual minyak wangi, tak jual pun kita dapat wangi. Jadi saya syukurlah surround saya adik-adik saya ke sekarang kalau kita pergi majlis-majlis ilmu kan kita akan jumpa sahabat-sahabat yang dalam industri. So rasa macam ya Allah tak sabar kalau boleh macam every week nak ada majlis ilmu. Kalau boleh hari-hari nak ada majlis ilmu. Rasa saya itu yang membuatkan keseronokan. Kita akan jumpa balik kawan-kawan yang kita rasa macam kawan kat set pun sini di majlis ilmu kan, di majlis ilmu pun itu. Jadi kalau tanya itu surround saya lah kawan-kawan yang sekeliling dengan saya lah. Tak cukup ni kalau ikut banyak nak cakap lagi ni. Tapi masa. Lepas tu sekarang dengan Ustaz, dengan Nofal. Lepas tu nak up juga TV Hijrah ni. TV Hijrah ni saya bangun tidur je saya akan buka terus. Malam nak tidur pun TV Hijrah. Memang tanyalah nak saya sampai dia nak buka bola pun dia akan ganggu saya akan tekan berebut. Memang saya terima kasih kepada TV Al Hijrah banyak memotivasikan saya. Apa yang saya nak saya langsung daripada Mekah. Saya rasa macam saya dah nak sampai ke sana. So memang betul membantu kita lah sebenarnya. Bila Liza cakap macam tu sendiri kan. Kita nak tahu lagi apa agaknya impian-impian sebab bila mana seorang tu nak berubah dari satu tempat ke satu tempat hijrah. Pastinya ada impian tersendiri. Nak lagi apa lagi agaknya Kak Liza? Allah macam-macam lah macam-macam Nofal. Kalau boleh memang nak istiqamah tu bukan satu benda yang mudah. Tapi saya bersyukur sangat-sangat saya nak bagi tahu lah. Saya terima kasih kepada producer, director ke bila kita berlakon kan. Saya dah macam aurat kita lah kita insya-Allah lah dah berumur dah 600 tahun ni dah sudah Izzat Abdullah sudah lah tu. Jadi kalau boleh ada scene-scene yang tidak memerlukan kita tu dah insya-Allah tak nak lagi tak mau cakap habis juga ni. Dari segi macam saya dah mula berstokin maksudnya supaya bukan kata kita baik tak supaya kita senang. Kadang-kadang kita syuting kat bawah kaki kita terlanggar ke kita kan dalam siapa-siapa tahulah yang bukan pelakon sajalah dan industri kita ni kadang pekerjaan kita tu dah masuk waktu kita masih di set. So benda-benda macam tu saya nak try itulah yang saya rasa yang saya bukan payah. Benda tu yang saya nak sangat. Saya nak sangat supaya saya tidak main-main. Jadi saya nak tunjukkan contoh yang baik pada anak-anak especially pada anak-anak saya kan. Jadi benda tu kalau boleh nak makin best, makin baik and saya bersyukur industri kita pun dah menerima golongan-golongan yang dah berhijrah 100%. Syukur alhamdulillah itu dia. Itu dia. Walaupun nampak macam apa penghijrahan tak nampak berbadan tapi sebenarnya perkara kecil. Ya. Bukan mudah. Macam tu kita kan jumpa kawan bertepuk tampar kadang. Bukan ketika saya masih tak baik lagi. Allahu akbar. Tepuk bang tu je. Tak benda tu memang nampak kecil tapi bagi kakak besarlah. Betul.
Allah memudahkan urusan Amin. dan lebih istiqamah insya-Allah. Allahu akbar, insya-Allah, insya-Allah. Ustaz, kita nak balik kepada isu hijrah ni sendiri satu. Ada pepatah Arab kata an-nasu ala dini mulukihim. Betul. Manusia itu atas siapa yang meminta atas. Siapa Adakah benda ketua ini pun sendiri membantu ataupun satu aspek utama dalam penghijrahan seorang Betul, Ustaz? betul. Terutama dalam musim raya ni Ustaz. Tu nak tanya Ustaz. Betul. Macam mana, Ustaz? Betul lah, annas ala dini mulukihim. Seorang itu dia ikut agama ketua dia. Kalau ketua dia tu buruk, maka buruklah rakyatnya. Kalau rakyat dapat ketua tu baik, maka baiklah rakyatnya. Sebab dia adalah contoh, ikon, idola. Maka sebab itu ketika kita nak memilih, macam-macam ngempin pula. Maka pilih yang terbaik, yang boleh jadi ketua pada kita. Sebagai kita milih imam. Imam kita, suami kita kan, pilih yang boleh bawa kita sebagaimana boleh bawa dalam solat. Dalam hidup kita nak macam tu jugalah. Sekian harap maklum. Allah Ustaz, Ustaz. Banyak masa. Kalau Kak Liza sendiri, kita bicara tentang soal hijrah sendiri, apakah cabaran-cabaran sebenarnya yang biasanya mengganggu untuk terus kekal istiqamah tu? Yang sepatutnya orang di luar sana berhati-hati. Kita nak dengar daripada Kak Liza ni. Zaman sekarang zaman social media. Kadang-kadang kita pergi kedai-kedai, kita jumpa kawan, kita akan ketawa. Kita lupa diri kadang-kadang. So benda tu pun juga, lepas tu kakak try tu jangan mengundang lah. Saya tak takut pada netizen ni. Sebab diorang pun kadang-kadang diorang ada cara diorang, tapi jangan mengundang lah. Jadi kadang-kadang macam kakak dan kawan. Mengundang Kak Liza? Mengundang Saya tu ni orang lama sikit. bukan mengundang tu maksudnya macam ni. Bila kita dengan kawan-kawan, macam saya cakap lah, kawan-kawan kita yang kawan dah berhijrah, bukan kata yang tak berhijrah tu tak, mungkin diorang lebih baik daripada kita. Tapi saya ni dengan kawan-kawan ni kadang-kadang kita cakap topik-topik macam kita masih diri kita. Nak kata saya memang orang yang suka melawak, suka mengusik orang. Ni sebab baru kenal Ustaz. Kalau tidak memang tegur dah Ustaz di bahan ni. Saya memang suka mengusik. Tapi kadang-kadang macam mana kita nak cakap, takkan kita kata tak boleh cakap macam tu. Kita macam mana? Kita kena jadi diri kita. Jadi kadang-kadang bila dengan kawan kita kena make sure tau kita ni gini-gini. Kalau kita kelompok kita ada kita pergi luar, kena sedikit sebanyak kena kontrol juga dari segi perbualan ke perbuatan ke. Sebab kakak ni kalau dekat set siapa yang kenal lah, suka menyanyi lagi Ustaz. Orang belah bisnes sebelum start shoot kakak dah menyanyi dah. Suka menghibur atas stage. Kakak masih ni sebaik TV Hajirah tak panggil untuk jadi pengacara. Tidak, ia memang tak dapat asyik makan. Atas stage tu masih lagi berlawak, masih lagi menyanyi. Jadi benda-benda tu memang kadang-kadang orang kata boleh tak you dah macam ni. Itu susah sikit sebab saya tak boleh nak jadi berbalik kepada macam bukan hipokrit lah. Maksudnya memang kadang-kadang kita tak boleh macam yang tadi tak faham pasal mengundang kan. Contoh kita dengan kawan kita bincang topik-topik yang tak perlu kita bincangkan di halayak ramai ataupun tak perlu kita upload kat mana-mana. So biar kita. Jadi benda-benda macam tu kalau boleh kita jagalah. Dulu mungkinlah dulu tak ada social media. Kadang dia salah arti dalam perbincangan kita salah. Macam contoh kita nak pergi majlis ilmu orang tunjuk macam kita nak tak. Kita kadang-kadang orang kata perlu wawarkan, kadang tak perlu wawarkan. Kita tujuan kita tak begitu. Jomlah kita ajak ramai-ramai kita pergi benda-benda macam tu masuk kakak. Kakak dah dari topik ni. Dari alamak akak tak boleh tengok kelawatan anda macam masa tu kan. Bila akak tengah-tengah cakap tiba ada masa seminit 2 minit jiwa tu tak terharap. Makin laju cakap. Jadi benda tu atas diri sendiri. Jadi kena istiqamah selalu, kena insya-Allah yakin Allah ada, mintalah dia akan bagi. Kakak percaya apa-apa masalah, apa-apa kita pun sekalinya kita bukan kita tak boleh share dengan kawan. Tapi kakak ambil pendekatan kita share dengan Allah dululah. Jangan share dengan orang lah. Masya-Allah. Siapa tahu tipsnya begitu sebenarnya. Tak adalah banyak sangat tip tu, biasa je sebenarnya. Jangan begitu. Berharga tu Allahu Akbar. Kadang-kadang kita rasa macam nak jadi baik, nak berhijrah Ustaz, kena terus jadi orang lain. Betul. Berubah tu. Tak pandai. Jadi di sini tapi perlahan-lahan belajar. Sikit-sikit. Runcit. Kawan-kawan tu tegur lah, bukan tak boleh tegur pun tegur, bukan memalukan dia, tegur dengan cara yang baik. Macam tu. Tips daripada Kak Liza. Macam Nova tegur akak tadilah kan. Jangan cakap banyak. Bukan ke tadi ya kena. Baik, alhamdulillah, insya-Allah itu ya Ustaz. Alhamdulillah untuk topik kita harapan tidak pudar. Sekejap aja masa dia. Dah habis ke? Harapan kakak masih tak macam masih lagi nak bercakap ni. Masih ada harapan lagi. Tak baik panggil masa. InsyaAllah harapan belum pudar lagi. Kena datang selalu. Ya Allah, insya-Allah. Kita nak tanya Ustaz Azli lah insya-Allah Ustaz sebagai pengurusi Mushola Ar-Raudhah nak hibahkan kepada para penonton waktu subuh ni sendiri insya-Allah. Silakan Ustaz. Baik, kita proses-proses akhir nak menyiapkan musalla atau Masjid Ar-Raudhah ni. Alhamdulillah. Lebih kurang 70% siap. Kita jangka bulan 3 kita gunalah. Jadi ada masa lebih kurang dalam 4 bulan lagi. Jadi bagi yang belum join, belum menyertai kami, belum ada saham untuk pembinaan masjid yang Nabi sebut dijanjikan dengan maliga dalam syurga. Bolehlah
kreditkan sumbangan tuan-tuan ke akaun Musalla Ar-Radah sebagaimana tertera di kaca televisyen. Dan dalam masa yang sama ada mereka yang suka membeli sambil menderma. Ya. Kami sediakan buku Tua The Quran ni. Harga RM60, separuh kita masuk dalam pembinaan, separuh lagi untuk penulis lah. Dan ada satu lagi buku iaitu buku 40 hadis perjuangan yang ditulis oleh mantan YDP Yadim, harga RM50. Jadi ada yang nak membeli sambil menderma bolehlah kontak hotline kami. Tapi yang ini dah ada yang punya ni, Kak Liza punya ni. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya Allah, Ni Kak Liza syukur. punya ni. Ni kalau tengok, terima Itu kasih memang bawa banyak-banyak. kita perjalanan Ya menuju Allah, satu-satu terima kisah kasih, Al-Quran. terima kasih Saya lah. saksinya, insyaAllah. Allahu Alhamdulillah. Akbar, Apa pun Masya terima kasih Allah, kita terima ucapkan. kasih. Masya-Allah. Berjam selip sebenarnya dah habis masa kita, insyaAllah. Assalamualaikum subuh. Kita akan sambung di Assalamualaikum jam 7 pagi lagi. InsyaAllah kita nak ucap terima kasih kepada Kak Liza Abdullah. Ya, sama-sama. Sudi bersama kita pagi-pagi. Ya Tak Allah. sempat masa ya. Itulah. Kena datang selalu Kak lagi, insyaAllah. Apa kita jemput lagi? Kena Boleh lah, Pak, InsyaAllah. Okey, insyaAllah. Terima kasih kerana Ustaz Muhammad Azli Abdullah, insyaAllah. Baik kepada penonton sekalian, kita berlabur dahulu untuk Assalamualaikum subuh. Jumpa jam 7 pagi nanti, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.